sebagai Ketua Whip Perikatan Nasional berkaitan dengan satu bacaan kali pertama, first reading, satu rang undang-undang di dalam Dewan pada pagi ini, iaitu rang undang-undang untuk meminda satu akta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Satu rang undang-undang ini untuk menjadikan akta meminda perlembagaan. Terdapat beberapa siri taklimat telah diberikan kepada pihak kami juga di Perikatan Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri berhubung dengan cadangan pindaan perlembagaan bahagian 3. Bahagian 3. Ini adalah perlembagaan. Perlembagaan ni di belakangnya ni ada banyak bahagian-bahagian. Bahagian 1, 2, 3 dan sampai ke banyaklah bahagian-bahagiannya ni. Jadi yang berkaitan ni adalah bahagian 3 kepada Perlembagaan Persekutuan. Saya ingin menarik perhatian yang pertamanya kepada rakan-rakan media kepada perkara 159 ya. 159 perlembagaan, tajuk dia pindaan perlembagaan. Pindaan perlembagaan. Perkara 159 Fasal 5. Perlembagaan dia baca begitu, perkara fasal, artikel, clause. Fasal 5 dia kata, sesuatu undang-undang yang membuat satu pindaan kepada fasal 4, perkara 10, apa-apa undang-undang diluluskan, peruntukan bahagian 3. Ini yang berkaitan. Ini bahagian 3. Tidaklah boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja, Conference of Rulers. Ini adalah 159.5. Perkara 159 fasal 5. Jelas. Kami telah membuat beberapa pertanyaan dan juga minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sendiri, termasuk pada hari ini sendiri. Beliau telah menyatakan bahawa cadangan pindaan ini yang terkini yang telah dijadikan rang undang-undang ini dipanggil Blue Bill, rang undang-undang biru. Blue Bill ini adalah rang undang-undang yang akan dibahaskan. Mengikut Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, dengan penuh hormatnya, with due respect, dia kata pindaan terakhir yang nak menjadikan bil ini telah disembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong semasa Yang Berhormat Perdana Menteri mengadap Yang di-Pertuan Agong sebelum mesyuarat kabinet. Itu amalan biasa. Kami berpendapat bahawa peruntukan 1595 jelas, expressly stated, secara tersurat, bukan tersirat, tersurat, expressly stated, ianya mesti mendapat kelulusan daripada Majlis Raja-Raja. Bagi kami, Majlis Raja-Raja adalah mesyuarat Majlis Raja-Raja, 9 orang Raja-Raja dan juga Yang di-Pertuan Negeri. Yang di-Pertuan Agong adalah entiti satu, bukannya Majlis Raja-Raja. Jadi persoalan di sini kepada pihak kerajaan, adakah kerajaan memenuhi peruntukan 1595 ni untuk mendapat persetujuan. Dia kata sini persetujuan, the consent of the Conference of Rulers. Consent, bukan kata rujuk-rujuk begitu, kena dapat consent. Ini kata perlembagaan. Jadi itu isu yang besar. Isu yang kedua ialah apabila kami mendapat taklimat. Ini taklimat ni panjang, mengambil masa lebih 2 jam saya rasa. Dengan penjelasan daripada jabatan-jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri, termasuklah Jabatan Pendaftaran Negara dan juga KSU sendiri, kita dapati bahawa apa yang telah diberikan taklimat kepada kami, perkara-perkara yang besar dan utama telah tidak dimasukkan di dalam cadangan ataupun rang undang-undang ini. Inilah yang saya tadi dalam Dewan saya bangkit setelah Menteri mengemukakan bacaan kali pertama. Sebelum disokong, kita bangkit, pihak pembangkang bangkit, memohon penjelasan kenapa draft ataupun bil ini berbeza dengan taklimat yang diberikan kepada kita. Sebagai sebuah kerajaan yang katanya ingin mengadakan reform institusi termasuk parlimen, sepatutnya libat urus itu adalah antara perkara yang penting. Jadi dalam libat urus diberikan perkara yang lain, yang sampai yang lain. Kami order yang lain, dapat yang lain. Itu musim sekarang ni. Antara perkara yang
amat besar yang tidak dimasukkan di dalam perlembagaan ini adalah perkara yang berkaitan dengan anak dia panggil anak terdampar, foundling baby. Foundling baby ini tidak dimasukkan. Kami telah diberikan taklimat bahawa bayi-bayi yang dijumpai terdampar, yang tidak tahu asal usulnya dan sebagainya, pada masa ini ianya secara automatik menjadi warga negara apabila ianya disahkan lahir di satu tempat dalam persekutuan dan isterinya bermastalten, reside atau resident di kawasan itu, dia menjadi warga negara secara automatik. Apa yang dicadangkan sebelum ini, kami pun ada prosedur selepas pindaan. Yang dicadangkan ialah dia ada istilah perlembagaannya KKU, kuat kuasa undang-undang, force of law. Yang satu lagi by registration. Force of law ni maknanya warga automatik. Bila lahir dalam keadaan itu, automatik mendapat warga negara. Dicadangkan oleh kerajaan sebelum ini dalam taklimat kepada kami ialah ianya tidak boleh secara automatik, mesti melalui pendaftaran. Pendaftaran by registration. By registration ni maksudnya dia kena ada permohonan, ada siasatan, ada laporan-laporan yang menyokong, supporting documents dan sebagainya. Termasuklah sehingga kami diterangkan dokumen yang perlu: CJ kelahiran, CJ anak angkat, laporan polis, laporan pelindung JKM, keratan akhbar mengenai kanak-kanak yang dijumpai jika ada. Sampai begitu sekali telitinya ataupun ketatnya dikenakan permohonan untuk seseorang yang dijumpai ini, bayi dijumpai, untuk disahkan sebagai seorang warga negara. Tiba-tiba peruntukan ini tidak dimasukkan di dalam rang undang-undang ini, iaitu perkara 15A2. 15A2. Jadi itu yang kami anggap bahawa ianya satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Dan sekarang ni ada 15A. Dia tidak ada 1-2, hanya satu clause saja. 15A dicadangkan di sini dimasukkan pindaan baru perkara 15A2, iaitu perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi perkara ini kami telah mengadakan perjumpaan dengan Yang Berhormat Menteri sekejap tadi bersama Yang Berhormat Ketua Pembangkang, dan beliau memberikan penjelasan-penjelasan yang bagi kami tidak boleh terima sebagai satu alasan yang justifiable, yang mempunyai justifikasi. Termasuklah konsen persetujuan daripada Majlis Raja-Raja, dan juga kenapa ianya tidak dimasukkan pindaan yang dicadangkan. Apabila dia mengatakan yang dibentangkan ini cadangan, dia kata yang ni yang final. Itu dia panggil you shift the goalpost. Dia tukarkan tiang gol. Itu tak boleh diterima lah. Ini yang dicadangkan. Kalau betul-betul dia nak ni, bentangkan balik kepada kita. Kenapa dia tidak nak masukkan 15A2 ni di dalam rang undang-undang ini? Okey, itu apa yang menjadi concern pihak pembangkang pada hari ini. Ya, sekarang ini keadaannya adalah automatic citizenship. Kerajaan sendiri, the present government, the government of the day, come up with the proposed amendment to Article 15A2 to create no more automatic citizenship. You must go through registration. Itu cadangan kerajaan dulu. But why all of a sudden ditukar? Kami tak tahu. Kami boleh bersetuju dengan cadangan dulu, tetapi tidak. Mungkin boleh jadi tidak cadangan yang sekarang ini. Kerana faktor-faktor yang banyak yang kami akan bahaskan di dalam Dewan nanti.